Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid. Pada hari ini, cikgu akan membuat imbas kembali mengenai topik pembelajaran pada kelas yang lepas. Okey, sebelum itu, cikgu akan menunjukkan kepada kamu semua mengenai gambar yang dipaparkan ini. Seperti yang kamu lihat, terdapat gambar puzzle yang telah disiap dan apabila dileraikan menjadi kepingan-kepingan kecil, maka teknik ini dipanggil sebagai teknik leraian, di mana dari masalah yang besar kita leraikan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Okey, maka kita pergi ke topik seterusnya, iaitu topik pada hari ini, iaitu yang kedua, fasa reka bentuk atur cara. Apa itu fasa reka bentuk atur cara? Sebelum ini kita telah belajar fasa analisis masalah. Fasa reka bentuk atur cara merupakan fasa yang kedua dalam pembangunan atur cara aritmetik. Sebelum itu, cikgu akan terangkan kepada kamu mengenai objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran nanti, cikgu harap kamu semua dapat menggunakan konsep pemikiran komputasional dalam fasa pembangunan atur cara bagi membangunkan atur cara aritmetik, iaitu reka bentuk atur cara. Dalam fasa reka bentuk atur cara, pengatur cara akan, apakah maksud pengatur cara? Pengatur cara merupakan pengguna. Pengguna adalah kamu semua. Pengatur cara akan, yang pertama adalah menulis pseudocode. Ini merupakan contoh penulisan pseudocode. Yang kedua adalah melukis carta alih. Ini merupakan cara lukisan bagi carta alih. Walau bagaimanapun, kamu harus mengetahui maksud-maksud simbol supaya penulisan ataupun lukisan bagi carta alih dalam keadaan yang betul. Baik murid-murid, mereka bentuk antara muka pengguna juga merupakan salah satu pengatur cara akan buat dalam fasa reka bentuk atur cara. Mereka bentuk antara muka pengguna, apakah maksudnya? Ianya boleh dikatakan sebagai pemilihan warna, kedudukan dan juga keseragaman. Terdapat juga dari aspek lain. Di sini kita dapat lihat penggunaan warna amat penting dalam membangunkan ataupun menghasilkan sesuatu projek supaya mesra pengguna. Apakah maksud mesra pengguna? Ini bermaksud apabila pengguna menggunakan hasil projek yang kita bangunkan, pengguna tersebut akan merasa selesa dan gembira apabila menggunakannya. Keseragaman pula boleh dilihat dengan penggunaan tulisan ataupun teks. Kedudukan pula adalah dilihat dari aspek penggunaan simbol-simbol yang boleh difahami dan mesra pengguna. Dalam fasa reka bentuk atur cara terdapat 3 teknik. Yang pertama adalah teknik pengecaman corak, yang kedua adalah teknik peniskalaan dan yang ketiga adalah teknik pengitlakan. Mari kita lihat satu persatu teknik tersebut. Yang pertama adalah teknik pengecaman corak. Dalam teknik pengecaman corak, selepas meleraikan masalah yang besar kepada masalah yang kecil, akan dianalisis bagi mengecam corak-corak yang tertentu sekiranya ada. Dengan menggunakan teknik ini, penyelesaian masalah akan lebih efisien ataupun tepat. Sebagai contohnya, dalam pengiraan luas dan perimeter sebuah padang bola. Di sini kamu dapat lihat gambar padang bola. Padang bola merupakan segi 4 tepat dan pengiraan tersebut
telah menggunakan pemboleh ubah yang sama, iaitu panjang dan lebar. Teknik ini merupakan kesimbungan daripada teknik leraian di mana dengan masalah yang besar kita kecilkan kepada bahagian yang lebih kecil. Di sini kita dapat lihat kira luas padam bola merupakan input yang diperlukan panjang dan lebar. Dan yang kedua adalah kira perimeter padam bola. Input yang diperlukan juga adalah panjang dan lebar. Maka di sini kita ada dua situasi yang merupakan masalah yang kecil. Yang pertama adalah cara nak kira luas dan yang kedua adalah cara nak kira perimeter, iaitu ukur lilit segi 4 tepat. Okey, baik murid-murid, kita ke teknik seterusnya, iaitu teknik peniskalaan. Dalam teknik peniskalaan, ianya merupakan corak-corak detailiti untuk meninggalkan aspek-aspek kurang penting dan memberikan penekanan terhadap aspek yang penting. Okey, pemboleh ubah di sini adalah jenis corak yang telah dicamkan. Aspek yang penting adalah panjang dan lebar. Ini kerana kita ingin kira luas dan perimeter, maka panjang dan lebar merupakan aspek yang sangat penting dalam pengiraan tersebut. Formula bagi mengira luas dan perimeter sebuah padam berbentuk segi 4 tepat. Okey, di sini kita lihat luas padam bola, formulanya ialah panjang darab lebar. Formula bagi perimeter ialah kurungan panjang tambah lebar tutup kurungan didarab dengan 2. Okey, baik murid-murid, teknik seterusnya ialah teknik pengitlakan. Teknik ini mempunyai kaitan daripada teknik leraian dan juga teknik peniskalaan. Algoritma diperlukan bagi menyelesaikan masalah pengiraan luas dan perimeter. Algoritma biasanya dalam bentuk pseudocode dan juga carta alih. Okey, di sini aspek penting juga ialah langkah perlu dilaksanakan bagi menghasilkan kedua-dua algoritma yang betul. Dari sudut penggunaan carta alih juga merupakan simbol yang betul dan ianya merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Okey, di sini kamu dapat lihat beberapa simbol yang digunakan dalam melukis carta alih. Ini merupakan simbol mula dan tamat. Ini merupakan simbol bagi proses. Ini merupakan simbol bagi input dan output. Ini merupakan simbol bagi pilihan. Okey, baik murid-murid. Dalam teknik pengitlakan, cikgu dah beritahu kepada kamu terdapat dua cara penulisan algoritma. Yang pertama adalah dengan menulis pseudocode dan yang kedua adalah melukis carta alih. Di sini cikgu sediakan contoh bagi penulisan pseudocode. Situasi ini merupakan cara untuk mengira padam bola. Okey, maka kita mula dengan yang pertama adalah mula, yang kedua adalah masukkan panjang lebar, yang ketiga adalah kira. Kira apa? Kita bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama adalah 3.1 iaitu kira luas padam bola. Selepas itu kita masukkan juga formula bagi luas iaitu panjang darab lebar. 3.2 adalah kira perimeter padam bola. Formulanya adalah kurungan panjang tambah lebar didarab dengan 2. Maka output iaitu langkah yang keempat adalah papa luas padam bola dan juga perimeter padam bola dan langkah seterusnya adalah tamat. Bagi carta alih pula, kita mula dengan simbol mula. Selepas itu masukkan panjang dan lebar yang merupakan proses. Kira luas padam bola sama dengan panjang darab lebar dan kira perimeter padam bola yang merupakan
input dan output adalah papar, luas padam bola dan juga perimeter padam bola. Dan seterusnya tamat. Baik murid-murid, kita dah sampai ke penghujung topik pembelajaran hari ini, iaitu fasa reka bentuk atur cara. Maka cikgu akan membuat perkaitan dengan kehidupan seharian kamu. Di sini, cikgu beri contoh dalam pembuatan kek coklat. Dalam pembuatan kek coklat, kita akan lihat yang pertama adalah dari segi teknik. Teknik yang pertama, pengecaman corak. Di sini, kita boleh lihat kek yang telah siap, kita kecilkan kepada beberapa bahagian yang kecil, iaitu dengan memotong kek tersebut. Selepas itu, kita juga boleh mengira berapa besar kek tersebut, itu dengan pengiraan panjang ataupun lebar. Jika kamu memasukkannya ke dalam sebuah balang ataupun bekas yang mempunyai segi 4 tepat. Okey. Yang kedua adalah kita dapat lihat dari segi teknik peniklakan, iaitu peniskalaan, iaitu kita mengambil kira aspek yang penting dan buang aspek yang kurang penting. Di sini cikgu ingin katakan bahawa apabila kita membuat kek coklat, perkara yang penting adalah yang pertama adalah mesti ada coklat. Okey. Dan yang kedua, mesti ada tempat untuk kita bakar ataupun kita kukus. Aspek yang kurang penting pula adalah dengan meletakkan taburan chips-chips di atas kek tersebut. Walau bagaimanapun, kamu juga boleh menggunakannya sebagai untuk mencantikkan lagi kek coklat. Bagi teknik pengiklakan pula, kita boleh menggunakan algoritma dalam pembuatan kek coklat, iaitu dengan langkah-langkah pembuatan kek tersebut, iaitu dengan kacau kek terlebih dahulu ataupun memasukkan telur terlebih dahulu dan sebagainya. Maka dalam teknik pengiklakan, algoritma adalah sangat penting dalam menghasilkan sesuatu langkah yang betul. Baik murid-murid, maka kita berada di penghujung topik pembelajaran pada hari ini. Jadi cikgu ingin tanyakan kepada kamu sama ada kamu ada soalan ataupun tidak. Jika tiada, bagi latihan pengukuhan, yang pertama adalah kamu perlu membaca buku teks Asas Sains Komputer tingkatan 2 muka surat 6 dan 7 kerana topik tersebut merupakan topik yang kita akan belajar pada kelas yang akan datang. Yang kedua, jawab latihan secara online dengan tekan link ini. Nanti link tersebut akan dikongsi di WhatsApp. Siapkan pada tarikh 3 hari bulan 3 masa sebelum 6 petang. Murid-murid, ini merupakan latihan yang kamu perlu jawab nanti. Baik murid-murid, ini merupakan soalan yang perlu kamu jawab secara online. Baik murid-murid, jumpa lagi di kelas seterusnya. Sekian, terima kasih.